Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa astahdihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh bersua pada kali ini dalam kuliah maghrib yang kita adakan sempena sambutan 2 dekad penubuhan Qiyas. Alhamdulillah, Qiyas merupakan satu institusi ilmu, institusi yang menekankan tentang pengajian ilmu-ilmu Islam. Dan salah satu ilmu ataupun bidang yang ditawarkan di Qiyas ialah bidang pengajian usuluddin. Usuluddin atau adalah satu pengajian yang menekankan kepada pengajian tafsir Al-Quran, pengajian-pengajian yang berkaitan dengan Al-Quran, terutamanya tafsir, pengajian-pengajian yang berkaitan dengan hadis, sama ada dari sudut mengetahui status hadis kesahihannya atau dari sudut memahami bagaimana memahami sesuatu hadis. Usuluddin juga adalah satu pengajian yang menekankan tentang pengajian akidah dan juga pemikiran semasa. Selain usuluddin juga menekankan tentang tasawuf, iaitu akhlak, dan juga dakwah. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada kuliah maghrib pada khas sempena sambutan 2 dekad Qiyas ini, saya ingin sama-sama mengajak untuk kita ulang kaji satu tajuk daripada tajuk-tajuk dalam bidang usuluddin, iaitu satu tajuk yang sangat penting kepada kita, iaitu tajuk kewajipan berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sebagai umat Islam yakin dan percaya bahawa kita wajib berpegang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadikan hadis sebagai salah satu sumber kepada sumber-sumber perundangan Islam. Jadi kenapakah kita perlu ulang kaji tajuk ini? Ini kerana pada setiap masa di sana kita sebagai umat Islam perlu menambahkan ilmu, mengulang kaji ilmu-ilmu yang kita dah pun ada dalam diri kita, untuk kita kukuhkan lagi ilmu kita. Apatah lagi di sana ada golongan-golongan yang cuba untuk meragukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan ini ada yang memang secara total menyatakan tidak ingin menjadikan hadis sebagai pegangan, dan ada juga yang tidak berani menyatakan demikian, tetapi mereka sentiasa mencari ruang dan peluang untuk meragukan kita umat Islam tentang perlunya kembali kepada hadis, perlunya merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana saja ada peluang untuk mereka ragukan umat Islam tentang kewajipan mengambil hadis, kewajipan berpegang dengan hadis, maka mereka gunakan peluang-peluang tersebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi kita panggil sebagai hadis. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Jadi apa sahaja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
hadis, sama ada perkataan baginda, perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam, pengakuan baginda, ikrar pengakuan baginda, mana dilakukan di hadapan Rasulullah dan Rasulullah akui, dan juga sifat, sama ada sifat pribadi Rasulullah, sifat semula jadi, maksudnya sifat tubuh badan, ataupun sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dianggap sebagai hadis. Jadi kita umat Islam menjadikan hadis sebagai sumber rujukan kita, kerana itulah syahadah kita, iaitu rukun Islam yang pertama. Kita ucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dia antara maksud kita beriman dengan Rasulullah ialah beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada guna, tidak ada manfaat kita mengaku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah kita hanya mengakui dia hanyalah seorang rasul, tetapi kita tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ucapkan Muhammadur Rasulullah, bererti kita mengakui bahawa apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawakan kepada kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Jadi antara yang Rasulullah bawa ialah hadis, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka hentikanlah, janganlah kamu lakukan. Jadi kita beritahu tadi adanya kumpulan yang cuba mengingkari hadis. Bermula pada dulu sehinggalah di zaman sekarang sentiasa ada kumpulan yang cuba mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana ada golongan yang digelar sebagai Qur'aniyin, iaitu mereka yang menganggap mereka hanya beriman, percaya dengan Quran. Apa yang ada dalam Quran, okey, kami terima. Tetapi yang tidak ada dalam Quran, kami tidak terima. Kerana hanya Quran yang kami pegang, hanya Quran adalah kalam Allah. Jadi sebenarnya orang yang berpandangan begitu adalah orang yang menolak kalam Allah itu sendiri, menolak Al-Quran itu sendiri, kerana Al-Quran sendiri yang mewajibkan kita. Allah Ta'ala sendiri yang mewajibkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang kita ceritakan ini sebenarnya pernah dan telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'di Al-Kariba. Katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ahadukum an yukadzibani wa huwa muttaki'un ala arikatihi yuhaddatsu bihadisi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma harramallah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dalam hadis ini Miqdam bin Ma'di Kariba menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, yushiku ahadukum an yukadzibani, akan sampai masanya orang yang mendustakan aku, yang tidak mempercayai aku, akan dustakan aku. Wa huwa muttaki'un ala arikati, sedangkan dia sedang berehat, bersandar di atas kerusi rehatnya. Jadi Rasulullah gambarkan satu kumpulan yang mewah, kerana boleh berehat di atas kerusi yang empuk, yang baik. Dan golongan ini adalah golongan yang malas untuk belajar, kerana golongan yang hanya bersandar di atas kerusi. Yuhaddatsu bihadisi, bila dibacakan hadisku, dibacakan kepadanya hadisku, fayaqul, dia akan berkata, bainana wa bainakum kitabullah,
Kita kan ada Al-Quran sebagai rujukan. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Kalaulah dalam Al-Quran itu kata halal, okey, halal lah. Wama wajadna fihi min haramin haramnahu. Kalaulah dalam Al-Quran itu kata haram, haram lah. Maka panduan hanyalah Al-Quran. Kalaulah kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ikrar Rasulullah, itu tidak diterima. Dia tidak nak terima sebagai panduan. Maka golongan inilah yang Rasulullah SAW sebut memang wujud 1000 tahun yang lepas sehinggalah di zaman sekarang sentiasa ada golongan ini. Sedangkan Rasulullah menyatakan ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma harrama Allah. Sebenarnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama saja seperti yang diharamkan oleh Allah. Jadi golongan ini adalah golongan yang anti hadis. Jadi sama ada mereka secara jelas menyatakan mereka tidak anti hadis, mana hanya berpegang dengan Al-Quran, atau mereka cuba meragu-ragukan kepercayaan kita. Ini kenapa sebenarnya timbulnya golongan yang anti hadis? Ini kerana hadis adalah satu perkara yang masuk dalam semua bidang ilmu. Semua bidang ilmu merujuk kepada hadis. Bidang tafsir yang merupakan penjelasan kepada Al-Quran Al-Karim, ia memerlukan kepada penjelasan daripada hadis. Bidang akidah yang merupakan pegangan umat Islam juga memerlukan kepada hadis. Bidang fiqh yang merupakan praktikal amali umat Islam dalam semua bidang, dalam semua aspek, sama ada ibadahnya, sama ada muamalahnya, politiknya dan sebagainya, semuanya bergantung kepada penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengajak masyarakat lari daripada agama kerana mereka tidak suka beragama, maka mereka pertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempertikaikan hadis, bererti umat Islam akan meninggalkan Islam secara keseluruhannya. Jadi sebagai umat Islam, kuliah maghrib kita pada malam ni adalah untuk ulang kaji bahawa dalil-dalil Al-Quran itu sendiri, iaitu daripada Allah Ta'ala sendiri, yang mewajibkan kita untuk berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan perlunya kepada kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Surah Ali Imran ayat yang ke-32. Katakanlah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jika mereka berpaling, mana enggan taat kepada Rasul, taat kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang kafir, orang yang bukan Islam, kerana mereka tidak terima ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasul kalaulah kamu beriman. Surah Al-Anfal ayat yang pertama. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan perlunya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Kalaulah Al-Quran diturunkan kepada manusia, siapakah yang boleh memberikan penjelasan yang terperinci kepada kita untuk praktikkan, untuk amalkan Al-Quran itu? Maka sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditugaskan oleh Allah untuk memberi penjelasan kepada kita. Maka penjelasan baginda merupakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada kita. Allah Taala menyatakan, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adh-dhikra, Al-Quran, antara maksudnya ialah Al-Quran, antara maksudnya ialah syariah agama ini, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka ini berfikir. Jadi agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rujukan agama ialah Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran dan hadis itu adalah terpelihara. Jadi kalaulah Al-Quran itu dijanji oleh Allah Taala untuk dijaga, sebagaimana dalam ayat
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka Al-Quran dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan kepada Al-Quran iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam jaminan Allah untuk menjaganya. Kenapa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan kepada Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 44 tadi. Dan penjelasan ini telah dijelaskan dalam hadis daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba ya? Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Sesiapa yang taat kepada aku akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang lawan aku, tidak turut ajaran aku, maka sebenarnya dia telah enggan untuk masuk syurga. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa perlunya kita mentaati dan mengikuti apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang datang daripada Rasulullah adalah wajib diterima, sama ada apa yang Rasulullah nyatakan dalam hadis itu adalah menyokong kenyataan yang ada dalam Al-Quran, atau kenyataan Rasulullah penjelasan adalah hadis Nabi tadi adalah penjelasan kepada apa yang ada dalam Al-Quran, ataupun Rasulullah SAW telah bawa satu benda yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran sekalipun, kita wajib untuk kita terimanya. Wajib kita terima kerana nas Al-Quran sendiri yang menyuruh demikian. Kalau kita tengok kepada surah An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu, pemimpin di kalangan kamu ataupun alim ulama di kalangan kamu. Dalam hadis, dalam ayat suci Al-Quran ini, Allah SWT menyatakan taatilah Allah. Kemudian diulang lagi, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Diulangkan kalimah ati'u, taatilah Rasul, untuk menunjukkan kalaulah Rasulullah SAW bawa sesuatu yang tidak ada disebut dalam Al-Quran sekalipun, maka kita wajib untuk mentaatinya. Kenapa? Kalaulah hanya yang disebutkan dalam Al-Quran, maka itu adalah ketaatan kepada Allah. Tetapi diulang wa ati'ur rasul, menunjukkan kalaulah Rasulullah bawa satu benda yang tidak ada dalam Al-Quran sekalipun, maka kita wajib untuk mentaatinya, menerimanya. Tetapi dalam kalimah ulil amri tidak didatangkan kalimah ati'u, taatilah. Kenapa? Kerana ketaatan kepada ulil amri, sama ada mereka adalah pemimpin ataupun ulama, adalah kerana mereka mentaati Allah dan Rasul, berjalan mengikut landasan Allah dan Rasul. Selagi mana mereka mengajak kepada mengikuti Allah dan Rasul, maka kita wajib taat. Tetapi kalaulah mereka mengajak lawan kepada Allah dan Rasul, maka kita tidak lagi wajib taat kepada mereka. Dan dalam ayat ini lebih jelas menunjukkan kepada kita perlunya kembali kepada hadis, kerana Al-Quran menyatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul. Kembali kepada Allah ialah kita kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul ialah kita kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalaulah kamu beriman kepada Allah. Jadi ayat ini menyatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebenarnya akan menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Kerana itulah yang terbaik, dan
natijah yang sangat-sangat baik, iaitu kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah datang satu benda yang sunnah mustaqillah bitasyri', satu benda yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran sekalipun, kita wajib taat walaupun dalam perkara akidah. Sebagai contoh, masalah Dajjal, masalah keimanan kita tentang antara tanda kiamat ialah datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal, itu tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Tidak dinyatakan dalam Al-Quran tentang Imam Mahdi. Tetapi kita orang Islam beriman dengan kemunculan Dajjal di akhir zaman, adanya Imam Mahdi. Kenapa? Kerana perkara ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam masalah amalan, memang kalaulah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kita tetap terima, kita tetap amalkan walaupun tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, haramnya emas setera kepada lelaki, itu tidak dinyatakan dalam Al-Quran, tapi dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mana yang antara ayat suci Al-Quran yang menunjukkan perlunya mengambil semua ajaran Rasul. Maknanya antara dalil, bukti daripada Al-Quran, yang ketiga yang menunjukkan perlunya kita menjadikan hadis sebagai panduan adalah kerana terdapat ayat yang menunjukkan bahawa kita perlu mengambil semua ajaran Rasulullah SAW. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Hashr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa saja yang Rasul bawakan, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul larang kamu, maka hentilah. Di sini Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, salah seorang pentafsir, ulama Qurun ke-8, meninggal 774 Hijrah. Beliau menyatakan, mahma amarakum bihi faf'alu. Apa saja yang Rasulullah perintahkan, laksanakanlah. Wa mahma nahakum anhu fajtanibu. Apa yang Rasulullah larang, jauhilah. Fa innahu innama ya'muru bi khairin. Kerana yang Rasulullah suruh itu semuanya benda yang baik. Wa innama yanha an syarri. Kerana semua yang Rasulullah larang itu adalah benda yang buruk. Jadi apa saja yang Rasulullah bawa, sekalipun tidak dinyatakan dalam Al-Quran, maka kita wajib terima. Kerana inilah pernah Ibn Mas'ud, salah seorang daripada sahabat Nabi yang paling rapat dengan Rasulullah SAW, dan antara yang terawal memeluk Islam bersama Rasulullah, bahkan ada riwayah yang menunjukkan bahawa beliau adalah orang yang ke-6 memeluk Islam. Jadi antara yang terawal bersama dengan Rasulullah SAW daripada awal sehingga akhir, beliau pernah menyatakan, la'anallahu al-washimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirat khalqallah. Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang membuat tatu, yang minta untuk ditatukan, perempuan yang cukur kening, makna perempuan yang jarangkan gigi, semuanya tadi dibuat untuk lil husni, untuk kecantikan dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melaknat mereka. Jadi bila Ibn Mas'ud mengatakan Allah Ta'ala melaknat golongan wanita-wanita tersebut, wanita-wanita yang dinyatakan tadi, ada seorang wanita di kalangan Bani Asad yang dipanggil sebagai Ummu Ya'qub, digelar sebagai Ummu Ya'qub. Dia datang jumpa dengan Ibn Mas'ud. Dia kata, aku dengar kamu laknat perempuan begini-begini. Jadi Ibn Mas'ud mengatakan, kenapa aku tidak boleh laknat? Sedangkan Rasulullah sendiri yang laknat perempuan tadi. Dan ia ada dalam Al-Quran. Maka perempuan Ummu Ya'qub tadi kata, macam mana ada dalam Al-Quran sedangkan aku sudah baca semua isi Al-Quran daripada awal sampai akhir, aku sudah baca. Tidak aku jumpa pun Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan tadi. Lalu Ibn Mas'ud menyatakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau kamu betul-betul baca, kamu jumpa sebenarnya Allah Ta'ala laknat perempuan tadi.
ama qara'ti, tidakkah kamu baca, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang Rasulullah bawa maka ambillah, dan apa yang Rasulullah larang maka hentilah. Ya, memang saya jumpa lah ayat tu. Maka qala fa innahu qad naha anhu. Ibnu Mas'ud menyatakan Rasulullah larang benda-benda tadi. Jadi kalaulah yang Rasulullah larang sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam ayat yang lain Allah Taala menyatakan man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sesiapa yang mentaati Rasul sebenarnya mentaati Allah. Sebenarnya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, kita terima apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, asalkan dia sahih daripada Rasulullah, kita terima. Kerana tak kisahlah dari sudut dipanggil sebagai hadis mutawatir ke hadis ahad ke, yang penting ia adalah sahih datang daripada Rasulullah SAW, kita wajib terima. Kerana itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka terima asalkan ia daripada hadis daripada Rasulullah SAW, mereka akan terus terima. Kenapa? Kerana yang penting adalah benda itu adalah pasti daripada Rasulullah SAW, diyakini datang daripada Rasulullah SAW. Jadi hadis ahad sekalipun yang sahih itu sebenarnya diyakini datang daripada Rasulullah SAW. Kerana bila ulama, sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang mengambil menceduk di air keruh, mengambil peluang untuk meragukan sunnah. Bila mana ulama bincang masalah hadis ahad maksudnya zanni, hadis mutawatir maksudnya al-ilmul yaqini, sedangkan maksud kepada yang disebut oleh para ulama tadi adalah berdasarkan kepada istilah mereka, bukan dari sudut bahasa, bukan dari sudut syarak. Kerana yakin dari sudut bahasa dengan yakin dari sudut syarak itu adalah sama saja. Jadi yakin ni adalah al-ilmu alladhi la syakka ma'ah. Itu yang dari sudut bahasanya kita tahu dan pasti benda itu sahih, maka yakinlah. Dalam yang disebut oleh Al-Jurjani dalam ta'rifat, dalam kitab at-ta'rif tentang maksud al-yakin, jadi di sana ada dari sudut bahasa. Al-ilmu alladhi la syakka ma'ah, itu yakin, ataupun tuma'ninatul qalbi, hatinya kita tenang, tidak ada keraguan, ala haqiqati syai', maka itulah yakin, iaitu yakin dari sudut bahasa. Jadi yakin dari sudut bahasa sebagaimana yang kita yakin. Tetapi kalau yang disebut oleh oleh dalam kitab-kitab usul hadis, ilmu hadis, itu mutawatir maksudnya al-ilmul yaqini, ahad maksudnya zanni, itu pada istilah ulama al-kalam, ulama usul fiqh. Itulah yang disebut oleh Ibnu Salah menyatakan dalam kitabnya Muqaddimah, wa minal masyhuri al-mutawatir alladhi yadhkuruhu ahlul fiqh wa usuluh. Mutawatir itu disebut oleh ulama-ulama fiqh dan ulama usul fiqh. Wa ahlul hadis la yadhkurunahu bismihil khas al-musy'ir bima'nahul khas. Jadi ulama hadis tak sebut tentang perkara begitu. Sebab ulama hadis dia bincang adakah pasti sahih ataupun tidak. Masalah sejauh mana tahap keyakinan tu dibincang oleh ulama ilmu kalam, ulama usul fiqh ataupun ulama usul fiqh. Jadi kalaulah dari sudut bahasa kita biasa dengar ulama-ulama membincangkan al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan sebab keraguan. Kalaulah kita dah ada wudu, kemudian kita ragu-ragu dah batal wudu ataupun tidak, dah terkentut ataupun tidak, sebenarnya kita masih lagi berwudu kerana kita yakin asalnya kita sudah berwudu. Maka kita tidak perlu lagi mengambil wudu untuk bersolat. Kita boleh bersolat tanpa mengambil wudu yang baru. Sebab apa? Sebab kita dah ambil wudu. Itulah yakin dari sudut bahasa. Jadi sebab itulah Imam Bukhari menyatakan semua hadis yang aku masukkan dalam kitab aku, hadis ma adkhaltu fi kitabi hadisan illa ba'da mastakhartullaha wa tayaqqantu sihhatah. Semua hadis yang aku masukkan dalam kitab aku ni, aku yakin kesahihan dia. Dan sebab itulah Imam Syafi'i
yang dipanggil sebagai Nasirus Sunnah, Nasirul Hadis, yang memperjuangkan hadis, telah menulis satu tajuk khas dalam kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ditulis 1000 tahun yang lepas, yang memperjelaskan satu tajuk khas, Babul Hujjah fi Tasbit Khabaril Wahidi, menunjukkan bahawa kita perlu mengambil hadis hadis ahad sekalipun wajib kita ambil, dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama Islam daripada dulu sehingga sekarang. Yang penting hadis itu adalah daripada Rasulullah SAW. Mereka ambil sebab apa? Sebab asalkan hadis itu daripada Rasulullah SAW, maka mereka akan terima. Jadi kemudian antara dalil yang menunjukkan kita perlu menjadikan hadis sebagai panduan adalah kerana Allah Ta'ala menyatakan bahawa Nabi SAW merupakan jalan hidayah. Dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Kitabun anzalnah, kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu, wahai Muhammad, keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, dengan keizin Tuhan kamu kepada jalan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bahawa Rasulullah lah yang akan membawa manusia dengan Al-Quran ini Rasulullah akan bawa manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Jadi ayat ini memberitahu Rasulullah lah yang membawa jalan hidayah daripada Allah. Maka sebab itulah kita perlu terima hadis. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar membawa pada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah. Jadi sebab itulah kita terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Mas'ud menyatakan, kalaulah kita tidak terima hadis Nabi, kita tinggalkan ajaran Nabi, sebenarnya kita telah sesat. Di mana Ibn Mas'ud asalnya menceritakan tentang perlunya salat berjemaah. Dan salat jemaah itu, Ibn Mas'ud menyatakan itu jalan-jalan hidayah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau menyatakan, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Kalaulah kamu sembahyang di rumah langsung tak sembahyang jemaah, maka sebenarnya kamu telah tinggalkan ajaran Nabi kamu, sunnah Nabi kamu. Kalaulah kamu tinggalkan ajaran Nabi kamu, kamu telah tersesat. Jadi, sebab itulah apa sahaja yang datang daripada Rasulullah SAW, maka kita perlu ambil, kita perlu jadikan panduan, kerana Al-Quran sendiri yang menunjukkan perlunya mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita menolak hadis Nabi, mempertikaikan kesahihan hadis Nabi SAW, maka sebenarnya kita mempertikaikan Al-Quran itu sendiri. Kerana mana mungkin Al-Quran memerintahkan dengan sesuatu yang sudah tidak boleh digunakan. Kalaulah kita pertikaikan hadis itu langsung tidak ada yang sahih, hadis-hadis itu ditolak, sedangkan Al-Quran sendiri yang mewajibkan kita mengambil hadis, maka bererti kita menganggap Al-Quran telah memerintahkan dengan suatu perkara yang tidak boleh diamalkan. Jadi orang yang mempertikaikan hadis sebenarnya mempertikaikan Al-Quran itu sendiri. Dan yang kelima, ada ayat yang menunjukkan bahawa kita perlu taat kepada Rasul, kerana taat kepada Rasul sebenarnya taat kepada Allah, iaitu ayat surah An-Nisa yang ke-80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang mentaati Rasul, sebenarnya dia telah mentaati Allah. Dan di sana ada ayat yang menunjukkan bahawa hidayah Allah hanyalah dengan mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah Ta'ala menyatakan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a
alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Kita tengok di hujung ayat, wattabi'uhu, ikutlah Nabi tadi, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat hidayah. Jadi kalaulah kita nak mendapat hidayah, kita perlu mengambil bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa bimbingan Nabi, kita tidak mampu untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri sekalipun. Jadi pernah seorang memberitahu kepada salah seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain, dia kata, hadithu an kitabillah wala tuhadithu an ghairih. Saya nak dengar daripada Al-Quran, saya tak nak dengar daripada selain Al-Quran. Jadi dia kata, innaka mar'un ahmaq. Kamu ni memang seorang bodoh lah. Memang seorang yang tolol. Kenapa? Kerana adakah kamu jumpa dalam Al-Quran itu solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Maknanya dia bilang tentang sembahyangnya, cara zakatnya, semuanya itu datang daripada Rasulullah SAW. Jadi atajidu hadza mufassiran fi kitabillah. Jadi Al-Quran memang kata wajibkan solat, tapi praktikal solat, cara solat itu didatangkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ada ayat yang menunjukkan perlunya kita ittiba' Nabi, ikut Nabi SAW sebagai tanda cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalaulah kamu cinta Allah, ikutlah aku. Maksudnya ikutlah Rasulullah SAW, ikut Rasulullah ialah melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, ada ayat yang menjadikan Nabi sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maknanya kita perlu jadikan Rasulullah sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai panduan. Kerana panduan yang terbaik adalah pada Rasulullah SAW. Bagaimana kita nak tahu panduan Rasulullah? Ialah melalui kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-9, ada ayat yang menunjukkan bahawa keimanan ni sebenarnya berkait dengan menjadikan Rasul, hadis-hadis Nabi sebagai panduan. Di mana kalau kita tidak ingin menjadikan Rasul sebagai panduan, sebenarnya demi Allah, dia adalah seorang yang tidak beriman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Allah, demi Tuhanmu, demi Allah, sebenarnya mereka tidak beriman sehingga mereka jadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim, sebagai kata pemutus bila berlaku perselisihan di kalangan mereka. Kemudian mereka terima bulat-bulat apa yang kamu tentukan tadi, tanpa sebarang rasa tidak selesa dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Jadi syarat keimanan ialah menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ke-10, ada ayat-ayat suci Al-Quran yang mengancam mana-mana orang yang ingin menyalahi ajaran Rasulullah SAW dan diancam oleh Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berwaspada orang yang lawan, orang yang canggah dengan perintah Rasulullah SAW, bahawa mereka akan dikenakan fitnah, ujian, atau mereka akan dikenakan azab yang pedih. Ibn Katsir rahimahullah dalam mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, an tusibahum fitnah ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'ah. Maknanya orang yang tidak suka, orang yang canggah ajaran Rasulullah, mungkin difitnah sehingga mereka menjadi kafir atau mereka menjadi munafik. Mengaku saya beriman tetapi mereka sebenarnya anti hadis, ragu-ragu dengan hadis. Au bid'ah, atau setidak-tidaknya mereka bila mereka canggah dengan ajaran Rasulullah, mereka telah melakukan satu bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Allah dan Rasul. Maka sebenarnya kita sebagai Islam kena sentiasa
mengulang kaji ilmu-ilmu asas kita, ilmu-ilmu usuluddin, kerana ilmu inilah yang akan meneguhkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hadis-hadis Nabi SAW, dan sejauh mana kita ingin kembali untuk bersama-sama mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Rasanya marilah sama-sama kita menghidupkan kembali pengajian-pengajian hadis dan mana-mana pengajian sekalipun, pengajian-pengajian agama, kerana kita berada di zaman yang agak bermasalah, maka kita kembalilah untuk menghidupkan kembali pengajian-pengajian agama supaya kita boleh memantapkan lagi pegangan kita dan kita boleh pertahankan akidah kita dan kepercayaan kita. Sekadar itu sajalah untuk kuliah maghrib kali ini, sempena sambutan 2 dekad penubuhan Qiyas. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekadar ini saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara, di sini kami bina cita bersama. Jantungku, ibadatku, untukmu ilahi. Qiyas terunggul, bercurah bani. Qiyas terunggul, bercurah bani. Al-Sultan bertakhta, Islam pembawa. Serambi megah kebanggaan kita, membangun megah, berilmu bertakwa. Qudwah hasanah menggenggam jagat raya. Qudwah hasanah menggenggam jagat raya. Harum jasamu Qiyas, pemartabat kesan mulia. Harum namamu Qiyas, di pesada dunia. Harum namamu Qiyas, di pesada